ada kita syirik pada Allah. Ada tu dia baca sikit-sikit sikit-sikit syirik, tapi besarnya sifat mazmumah. Sifat riya, wujud, takabur, merapi adalah kita tu. Kemai lagi lah nak bersihap dia begini sampai berkitab tu berjilid-jilid. Tetapi tentang syirik pada Allah tu tidak. Saya tertipu juga waktu tu. Saya kata bukan kata tasawuf itu salah. Nah, tetapi tentang mentauhid pada Allah, syirik pada Allah Ta'ala itu tidak ditonjol sangat. Tetapi tentang syirik perbuatan, syirik kofi tadi, itu dibesar-besarkanlah. Tak boleh ni baca wirid ni kalau nak mengharap pada pahala nanti batal pula. Ni ajar, mari pula buat tu pula. Jadi kalau baca wirid tu jangan harap pada pahala lah. Tak ikhlas pula. Nak tak ikhlas tu kan? Ya Nabi yang kata siapa dia baca ni boleh pahala sekian. Dia dalam ajaran Nabi Muhammad, bila kita baca wirid kena mengharap pada pahala. Ajaran mereka ni pusing. Siapa dia baca wirid mengharap pada pahala, tidak ikhlas, batal pula wirid itu pula. Astagfirullah. Terbalik jadi. Jadi wa yuzakkikum. Yang pertama sekali kena ajar pada manusia ialah tentang wa yuzakkikum. Di samping itu selepas pada itu wa yu'allimukumul kitab, dan ajar pada manusia tentang Quran, iaitu mengajar tafsir Quran. Lepas tu lepas ajar tafsir Quran wal hikmah, iaitu hikmah, iaitu sunnah. Sunnah sini hadis Nabi. Lepas tu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajar pada kamu, guru tu Nabi itu akan mengajar pada kamu ma lam takunu ta'lamun, perkara yang sebelum ini kamu tak tahu. Tak tahu tentang syurga, tak tahu tentang neraka, halal haram lah, macam-macam. Ayat ni lah sebagai satu panduan saya lah. Ini ayat. Fadhkuruni, maka kamu ingatlah aku banyak-banyak. Jadi pokok tasawuf baca wirid banyak-banyak sini. Sini dia hurai sini. Adhkurkum, kamu, maka aku akan ingat pada kamu. Ingat pada aku banyak-banyak. Ialah dalam hadis sahih, katanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa-siapa yang baca Quran dalam sembahyang lebih afdal daripada baca Quran di luar sembahyang. Siapa-siapa yang baca Quran di luar sembahyang lebih afdal daripada bertahlil, bertasbih, bertahmid, iaitu berzikir. Bertahlil, bertasbih, bertahmid itu lebih afdal daripada sedekah sunat. Sedekah sunat itu lebih afdal daripada puasa sunat. Dan puasa sunat itu mencegah diri kamu daripada api neraka. Bermakna perkara sunat yang kita buat amal, yang pertama ialah sembahyang sunat. Sebab dalam sembahyang sunat ada baca Quran dalam tu. Hadis lain pula, siapa dia baca ayat Quran dalam sembahyang, pahalanya 10 kali ganda baca di luar sembahyang. Bermakna kalau baca qul huwallahu sekali, hadis lain baca qul huwallahu sekali dalam sembahyang, seperti mana baca 10 juzuk Quran. Maka siapa-siapa yang baca qul huwallahu sekali dalam sembahyang, bermakna dia baca 10 juzuk 10 kali 10, 100 juzuk Quran pahala dia. Baca qul huwallahu sekali dalam sembahyang, baca seperti baca 100 juzuk Quran. 3 kali khatam Quran lah. Nah. Jadi kalau rakaat kedua baca qul huwallahu pula, mana 6 kali khatam Quran. Kalau dia baca 3 kali, bermakna dia baca 10 kali khatam Quran lah. 10 kali khatam Quran rakaat pertama. Pada baca pula 10. 3 kali qul huwallahu pas sembahyang pula. Bermakna 10 kali. Bermakna dia baca, ni saya ambil nisbah lah. Hadis-hadis ada belakang ni. Bermakna siapa dia baca 3 kali dalam sembahyang tadi, pahala dia nya 10 kali khatam Quran. Rakaat pertama. Rakaat kedua 10 kali khatam Quran pula.
Dengan orang duduk baca wirid tu pahala besar dia lagi daripada duduk baca wirid luar semaya. Faham? Baca ayat kursi lagi dalam semaya tu. Ayat lain. Oh, banyak. Tak. Sebab tu diutamakan orang ahli sunnah diutamakan semaya sunat daripada baca Quran. Orang ahli sunnah. Maka kita lebih utama sudah saja semaya kita semaya sunat. Sudah semaya sunat tu kita semaya sunat lagi. Semaya sunat lagi. Nah. Katanya Imam Hanafi selepas dia kena J dan dia watan dalam J selamanya 300 watan 300 watan latar belakang kena J Imam Hanafi, maka dia pada waktu tu dia sudah tua, umur 75. Jadi sekarang ni aku sudah tak larat lagi nak sembahyang malam. Aku hanya larat setakat 150 rakaat sahaja. 150 rakaat. Dulu aku sembahyang 300 rakaat satu malam. Lah ni selepas kena J dah tua ni boleh setakat 150 rakaat. 75 kali sembahyang. Imam Syafi'i khatam Quran sekali semalam, tiap-tiap malam. Dalam sembahyang. Khatam Quran, baca Quran dalam sembahyang sekali setiap malam. Dan masa bulan puasa 2 kali dia kata. Dia baca 2 kali. 2 kali khatam Quran dalam sembahyang. Itu dia. Kita diajar oleh guru kita baca wirid lebih besar. Saya bukan kata baca wirid tu kecil, tidak. Saya kata semaya sunat tu lebih besar. Lepas semaya sunat kita baca Quran. Sebab tu Quran di masjid Sungai Buloh ni nampak bersih, nampak macam duduk dalam baru beli lagi tu. Awak pergi masjid-masjid mana tu Quran tu macam tidak luak apa. Bila lagi dia letak dalam amari cantik depan. Jadi kita nak pergi dekat, tak berani ambil. Jadi orang kita tak banyak baca Quran. Tapi orang kita banyak baca wirid. Orang kita kurang bersedekah, tapi orang kita banyak berpuasa. Jadi yang besar orang kitanya ialah puasa dengan sembahyang sunat, dengan baca wirid. Orang ahli sunnah dia buat belaka, cuma yang utama sekali sembahyang sunat. Jadi fazkuruni azkurkum washkuruli, maka bersyukurlah kamu. Cara mana nak bersyukur pada Allah? Iaitu kita taat dalam ibadat kita, taat dalam arahan hukum hakam tu, kita bersyukur pada Allah. Wala takfuruni, jangan kamu mengkufuri aku dengan buat syirik dan dengan buat maksiat ataupun langgar hukum hakam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sempurna, tidak syirik ke Allah, ista'inu bis sabri, maka pohonlah pertolongan dengan Allah dengan sabar terhadap segala ujian untuk menempuh nak berpegang pada sunnah ni. Contoh kata macam nikah suami itu kena sabar tu. Bila kita nak berasa gerung tu, masa tu boleh minta ya. Jangan sekali-kali kita minta gini, ya Allah ya Tuhanku tu, kita duduk dalam okey ni, ada masalah, tak ada ujian, tak ada apa. Ya Allah ya Tuhanku, jadilah aku ni termasuk orang yang bersabar. Siapa Nabi kata, ada sahabat Nabi, dia Nabi dengar satu seorang sahabat tu baca doa ni. Lalu Nabi kata, kamu nak minta bala apa? Sebab nak boleh sabar tu kena mari bala. Faham? Jadi jangan kita dalam keadaan biasa ni minta bersabar. Minta doa untuk bersabar, jangan. Apabila dikena bala, dikena ujian, minta sabar boleh. Nah? Faham eh? Kalau minta tak, kalau tak ada dalam keadaan okey tu minta sabar, bala nak mari. Pasal nak boleh kesabar tu, Tuhan beri bala.
wassalati, dan kamu hendaklah tekun dalam bersalat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala akan bersama dengan orang yang sabar. Ini ayat ni ialah tentang ayat jihad pula. Jadi rekasan daripada kiblat tadi, siapa-siapa, jadi kita menghadap ke kiblat Baitullah kerana Tuhan kata dalam Quran kita kena menghadap ke kiblat masa kita bermustatir dan masa kita bermusafir. Sebab tu di ayat 148 dan 150 tu nak serupa. Ayat yang pertama rujuk pada Nabi masa dia bermustatir dan masa dia musafir. Ayat yang kedua untuk umat, iaitu ayat 150 tu untuk umat. Kita bermustatir dan kita dalam musafir, kita boleh kita kena menghadap kiblat. Tapi kalau kiblat tu tak nampak, tak jumpa, kita boleh menghadap di mana saja. Al-kiblat tu kita tak tahu. Contohnya kita pergi ke satu hotel, tak ada signboard mengatakan kiblat tu ke mana-mana misal. Ataupun di satu negeri orang kafir ke. Tiba-tiba bila esoknya orang beritahu kiblatnya kau ni, kita menghadap kau ni. Tak payah lagi semaya sunat dah. Tak ganti qada semaya tu tak payah. Tak payah dah. Sebab masa kita menghadap tu, kita menghadap kepada Allah tu. Ayat lain lah tu. Ni ayat jihad sabilillah. Ni baru start jihad sabilillah dalam surah Baqarah. Jadi kemuncak dianya ialah surah Taubah. Jadi permulaannya dalam surah Baqarah, kemudian dalam surah Ali Imran, kemudian dalam surah An-Nisa, An'am, kemudian Anfal, kemudian At-Taubah. Lepas surah Taubah tu surah Muhammad, lepas surah Muhammad surah Fathah, lepas surah Fathah tu baru surah Hujurat. Surah Hujurat lah sekali saya ngajar. Khatam lah tu. Hujurat tu nak buat negara. Jadi kita nak buat negara Islam, kita baca belajar lagi. Wala taqulu, jangan sekali-kali kamu mengata liman yuqtalu fi sabilillah amwata. Jangan sekali-kali kamu kata bagi sesiapa yang terbunuh atau dibunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati, sudah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, sedangkan kamu tu tidak sedar bahawasanya tak tahu mereka tu hidup. Orang yang mati syahid ni, hadis Nabi ni apabila darah dia bertitik jatuh tu tak ada sampai ke bumi lagi tu, dosa dia semua sekali apa. Sebelum jatuh darah dia tu ke bumi, bertitik saja darah, keluar saja darah tu, dosa dia hapus semua sekali. Itu dia. Lepas tu masuk surga terus. Lepas tu bila sampai kiamat tu, mereka pun mari beritahu, Tuan, minta maaf ni, kita ni nak kiamat dah ni. Nak kiamat dah. Dia berasa duduk dalam malam barzah tu, qada 2 rakaat sembahyang subuh. Sembahyang sunat subuh. Bukan sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh ialah sembahyang sunat yang paling ringkas sekali Nabi sembahyang, iaitu baca Qul Huwallah dengan An-Nas sekali pula. Kuliah dengan Qul Huwallah. Nabi bacanya baca kuliah dan baca Qul Huwallah. Paling ringkas sekali Nabi sembahyang, kata Siti Aisyah. Jadi kitanya kuliah Qul Huwallah tu sembahyang waktu. Apalah. Banyak ni hadis-hadis ni bukan yang mati syahid ni. Nanti kita
start baca ayat-ayat hadis-hadis tentang mati syahid ni baru sedap sikit. Wala tablughannakum, dan sungguh-sungguhnya kami akan menguji iman-iman kamu, kekuatan iman kamu, bisyai'in, dengan segala sesuatu pun. Sesuatu. Antara sesuatunya, jadi siapa-siapa nak berjihad pada Allah Ta'ala, ni. Siapa-siapa yang ada pasal niat nak jihad saja, tu apa akan bubuh. Wala tablughannakum, pasti kami akan uji kamu, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawf, terhadap ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan nak beritahu siapa-siapa tentang tauhid ni. Takut tu. Mesti uji. Niat saja nak buat, mesti uji. Takut ni nak beritahu ni. Bila beritahu kan, orang marah kan. Bila beritahu kan, orang kata sesat kan. Tapi selain pada tu, masa berjihad sabilillah tu, takut menghadapi musuh, takut mati. Musuh ramai ni. Wal jau', dan termasuk dan kelaparan. Buat saja kerja ni, jangan nak lapar. Tak ikut makan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta benda. Harta benda tak ada ni. Buat saja kerja ni, harta dia tak ada. Harta tak ada. Allah. Dia guna harta dia tu untuk sebar agama tu kan. Nak jihad tu, guna duit dia. Sahabat-sahabat Nabi pergi jihad tu, kuda beli sendiri, unta beli sendiri, pedal beli sendiri, bukan kerajaan bagi. Lepas tu makanan kepada bini kena tinggal, duit pada bini kena tinggal, bukan? Nak pergi apa? Maka harta tu jadi kurang. Dia bila dia berniaga, tak berniaga dah lah. Nak berniaga macam mana? Tak boleh berniaga dah. Taqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta benda. Wal anfusi, dan kematian sini, dan jiwa-jiwa sini ialah mati. Mati sininya ialah anak beranak mati, tak ada kita tengok. Jiwa-jiwa. Kematian, ada yang mati terbunuh, sahabat mati terbunuh, kawan-kawan mati terbunuh, saudara-saudara mati terbunuh. Tak terbunuh pun. Mata buta dua-dua belah ke, kaki tangan putus ke, cacat celah ke, macam-macam lah. Macam-macam ni jiwa dia. Wat samarat, dan buah-buahan. Nyakit sini, nyakit. Buah-buahan sini nyakit. Itu satu hama, nyakit tu pada pokok-pokok tu. Jadi pokok-pokok yang mereka tanam tu akan terbiar kerana dia tak ada cara nak urus tu. Harta tu jadi mudah kena penyakit apa pula lah. Tanaman dia, keternakan dia ke, masa dia tidak ada kan. Wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar itu. Alladzina idza asabathumul musibah, dan orang-orang yang apabila ditimpa pada mereka musibah, cubaan, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini sendiri adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kepada dia jugalah kami akan kembali. Bila dia dengar saja siapa-siapa yang terbunuh di kalangan mereka, mereka kata ni, kita sekarang ni bila dengar orang mati, tak. Jadi inna lillah tu, ini ialah pengakuan kita. Kita kata tu, bunyinya kita kata kepada si mati, tidak tu.
Orang beritahu ada si anu mati. Kita pun kata inna lillah. Kita bahwasanya kita ini pun milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami dan kita ni, kami ni kepada Allah jugalah akan kembali. Kami pun mati juga kemudian. Cuma dia pergi dulu ya. Nah. Ulaika, mereka-mereka itulah yang bersifat seperti itulah. Alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang dapat selawat daripada Tuhan mereka. Ini dia. Maknanya siapa-siapa yang jihad sabilillah. Lala ni jihad sabilillah, yang ada lala ni ialah mulut. Mulut dia. Dia sepatut tangan. Tangan dia tak, tangan tak kuat. Mulut lah pula. Tak boleh juga mati. Hati tak boleh juga tu bergana. Selawat sini ialah maksud syabas. Kalau kita kan, bila mati saja, Tuhan pun kata, kalau ibarat ialah ni, satu orang yang budak masuk keresa. Bila masuk keresa, kemarin lagi dia belajar, dia malah dia belajar ni. Bila saja keputusan dapat cemerlang dia, maka ayah dia ke, mak dia ke, adik-adik dia ke, kawan-kawan dia kata, syabas, tahniah. Jadi selawat ni, tahniah. Nah, faham? Daripada Tuhan mereka, apa biasa dah, syabas. Untuk laki ni. Tak nak lagi tu. Salawatum min rabbihim wa rahmatun, dan akan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Wa ulaika, dan orang-orang yang bersifat seperti ini, humul muhtadun, adalah mereka yang benar-benar termasuk orang yang dapat petunjuk. Ini ayat lain. Ini Safa Marwah. Ini ialah berkenaan tengah tauhid. Kita berhabis satu muka ni. Nak lagi ke ni ke? Sambung lagi ke? Sambung lagi tak lawa ke kan ni. Okey boleh. Sampai 1 sampai ni lah, sampai hampir muka surat lah. Sampai ada muka surat Pasal dia huruf ain belakang tu, bawah tu huruf ain tu penutup dia lah. Dia satu bab, satu chapter lah daripada yang kita start baca tadi. Ini ayat berkenaan Safa Marwah. Jadi sebelum daripada kita beritahu Safa Marwah ayat dia ni, dia ada cerita sebelum ada ni. Ada cerita. Dulu orang musyrikin Mekah ni, dia tawaf dan dia sa'i, dia pakai ihram. Seperti mana ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian marilah satu tok guru. Dia start buat bid'ah ni lah. Kalau orang Arab dulu dia miskin-miskin kan. Jadi nak beli pakaian di tubuh pun tak ada dah. Pakaian pun ada selai lah. Masa zaman Nabi tu pakaian ada selai. Nabi ada sepasai semuanya. Jadi sebelum pada Nabi itu berat lagi lah dah. Pakaian ni nak kena beli pasal buat daripada bulu buat daripada bulu ya, pita buat tenung tu. Jadi nak beli kain tu mahal. Jadi marilah seorang tu guru, mari kata tak payahlah, kita pakai yang ori je lah. Sebab kita di pada masyarakat besok pun telanjang juga. Jadi masa kita tawaf sa'i ni, kita hanya mandi-mandi je lah, ada pakaian tak ada tu apa faham. Jadi kita tawaf telanjang je lah. Jadi startlah tawaf telanjang. Jadi yang menjaganya ialah penghulu tu, yang buat coordination tu, yang jaga pengurusan tu ialah penghulu Mekah. Siapa dia? Tu nenek Nabi. Antaranya datuk dia Abdul Muttalib, saudara dia Abu Talib. Dan sebelum pada tu tok nenek Nabi belaka kan buat ni. Iaitu dia yang kawal. Jadi pokok Quraisy ni dia tawaf
Tak belanja dia. Dia orang ada duit. Dia mana ada duit, tak ada masalah lah. Dia tak ada duit, tak apalah. Kita pakai yang ori. Jadi awak mandi siap. Dah kita tahu kan. Pasal inilah labbaik Allahumma labbaik kan. Inilah yang kita tahu dah suruh Tuhan ni. Jadi pakaian kami ni, ya bagi kami lelaki dan perempuan ni, inilah yang ada pada kami Tuhan. Nak tunjuk ikhlas. Pasal depan Tuhan pun Tuhan tidak malu makhluk tu. Kalau Tuhan malu makhluk tu telanjang. Tidak malu Tuhan tu, tapi dia perintah jangan buat. Di pada masyarakat pun semua saja juga. Baik. Oleh sebab itu, maka startlah tawaf ni telanjang wajib belaka. Ni, laki perempuan ni. Berjemaah ni. Tawaf. Jadi dalam ramai-ramai itu adalah yang girlfriend boyfriend ni. Jadi kita ni sambil kita tawaf ni, kalau boleh kita berzina dalam kampung. Tempat paling molek sekali. Namanya yang perempuan tu nama Nailah. Yang lelaki itu nama lelaki ni, ingat nama perempuan tu. Jadi masa duduk tawaf tu, dia pintu Kaabah dulu sama dengan tanah. Prok masuk dalam tu, nak berzina dalam. Nak berzina, maka Tuhan qada mereka tu jadi batu. Dalam keadaan telanjang gitu. Nah. Jadi cari. Keluarga cari lepas pada tawaf tu lah. Cari tak jumpa, cari. Jumpa masa orang masuk baik cuci Kaabah. Dalam. Tengok adalah patung dua orang. Satu Nailah, satu boyfriend dia lah. Jadi buat keluarlah patung tu. Jadi ada yang ikut sunnah lagi, sunnah Nabi Ibrahim lagi. Dia kata ini qada. Semua percaya mesyuaratnya, semua ulama-ulama ahli bid'ah dengan ahli sunnah ni mesyuarat bahawasanya benda ni tak betul. Tak betul lah. Maknanya kita kena buang. Katanya apa ahli sunnah, kita kena buang patung ni, batu ni, orang yang sudah jadi batu ni. Jadi kata ahli bid'ah kata, kita ni tempat Kaabah ni tempat suci. Kita ambil dia, kita sandar di Kaabah. Ni sandar di Kaabah, dinding di sana, sandar di Kaabah di sana. Nah, sebelum pada berhala mari tu lagi, belum pada berhala tu lagi. Jadi bila sandar sini, maka orang yang tawaf tu akan tahu bahawasanya berzina sini tak boleh. Kata dia, dah mencegah kan? Buat niat, molek kot niat tu. Tapi tidak gitu. Niat yang elok tu bukan dalil pada benar. Bukan. Maka startlah dia letak di dinding Kaabah. Orang anak cucu mereka pun tawaf. Lepas tu lama-lama mati dia tu, anak dia pula mari tawaf. Tawaf acak-acak kali mari anak cucu cicit ni sudah lupa. Oh, ni rupanya Tuhan kita satu tina, satu lelaki. Cerita sembah berhala ni. Sembah berhala kalau air sembah dah. Tapi berhala tak ada lagi. Pasal Nabi Ibrahim masa buat berhala, masa buat Kaabah tu nak kena buang berhala daripada ajaran, daripada anak cucu Nabi Nuh. Bubuh berhala dah di Kaabah tu. Maka apabila lama mereka kata inilah kita sembah nil ni, maka bawa marilah satu orang berhala betul. Berhala betul, bawa mari sini. Kemudian selain pada tu mari pula Lat Uzza. Lat Uzza ni ialah ulama ajaran daripada Nabi Ibrahim. Ulama daripada Nabi Ibrahim untuk guru lah. Ya ada keramat lah juga. Mereka start puja dan start buat berhala di Lat Uzza. Manak apa tu lah pula. Manak tu terbomong tina.
Belajar Quran ni boleh tahu belaka.